Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut dah. Boleh. Ikut dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi tayyibin wa ashabihil muntajibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Tajuk kuliah kita pada hari ini iaitu mengingat kematian, daripada kitab Syarhus Suduri wa Syarhul Hal, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hadis daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, berziarah kuburlah kamu, kerana hal itu dapat mengingatkan pada kematian. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita sangat digalakkan untuk menziarahi kubur. Ada beberapa adab yang disyariatkan oleh Nabi ketika kita menziarahi kubur daripada saudara-saudara kita sesama Muslim. Yang pertamanya, ketika memasuki kawasan perkuburan, hendaklah kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Jadi kepada orang hidup kita ucapkan salam, dan juga kepada orang yang mati juga mengucapkan salam. Adapun salam yang diucapkan dalam solat kita itu bukan salam yang sembarangan. Itu bukan salam biasa. Itu salam adalah salam untuk Nabi, dan juga salam untuk keluarga Nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti Nabi. Jadi kita sebut Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu adalah ucapan salam yang kita ucapkan kepada Nabi, keluarga Nabi dan orang-orang soleh. Seperti mana disebut dalam tahiyat itu, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi sampai habis tu, itulah maksud salam itu. Waktu salam itu tidak dijawab. Jadi tak ada orang lepas salam itu Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam, tak ada. Sebab itu salam khusus kepada mereka, Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi. Jadi wa ala ibadillahi sholihin itu adalah keluarga Nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti. Adapun salam yang kita ucapkan kepada ruh-ruh yang berada dalam barzakh, seperti mana yang dalam riwayat dikatakan bahawa pada masa kita mengucapkan salam kepada ruh-ruh di alam barzakh itu, mereka mendengar. Bahkan ketika tapak kaki kita melangkah di kawasan perkuburan tu, dia mendengar. Bunyi tapak kaki kita tu dia mendengar. Ini kerana yang mendengar itu adalah ruh. Ruh yang tidak dibatasi lagi penglihatan dan pendengaran mereka. Jadi mereka sudah berada di alam malakuti barzakhi.
atau alam misal, atau alam al-amr. Ya. Ala lahul khalq wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Jadi mereka berada di alam yang diberkati oleh Allah SWT, terutamanya orang-orang mukmin. Jadi perkuburan orang mukmin ini diumpamakan seperti as-salam, tempat yang sejahtera. Bukan yang digambarkan macam dalam Ghost Rider tu ya. Menakutkan ni kan. Roh-roh tu gentayangan ni. Dia lekat kat dinding ni. Macam tu lah. Itu adalah tidak benar sama sekali. Jadi roh-roh mukmin ini memang seperti berada dalam taman syurga. Min riyadil jannah. Sebab tu dalam doa kita selalu minta ni pada Allah Ta'ala tu, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa'asim lahu wa dakhal wa dalam doa itu kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kuburan itu ya, seperti taman-taman surga ya, seperti taman-taman surga. Wasilhu bil ma'i wal thalji wal barad minal khataya kama yunqasabul abyadu minad danas. Wabdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji. Jadi aman nih. Kalau kita dalam dunia ini kita selalu nak duduk di suasana yang sejuk ya. Macam tempat ini ya. Kalau dekat masjid pun nak cari tempat yang sejuk. Kalau keluar bawa kipas, bawa aircon ya. Jadi di situ memang begitu sejahtera sekali. Tak ada suara bising ya. Tak ada lagi pengkhianatan, tak ada lagi penipuan, tak ada lagi cantas sana cantas sini, tak ada. Kehidupan sana tu begitu tenang dan abadi lah, di alam barzakh sana. Jadi mereka apabila ada orang berkunjung ke rumah mereka, ya, rumah-rumah mereka di kubur mereka tu, mereka merasa gembira, mereka senang. Ya. Jadi ucapkanlah salam sejahtera kepada mereka. Seperti mana digambarkan dalam hadis, Assalamu alayka ya assalamu ya ahlad diyar. Assalamu ala ahlad diyar, ahli diyar. Antum lana faratun wa nahnu insyaallah lahiqun. Jadi semacam perjanjian lah kan. Assalamu ala ahli diyar. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Kubur di sini maksudnya adalah alam barzakh. Bukan kubur yang empat hasta itu. Bukan kubur yang di liang lahat itu. Sebab itu dah orang kata kembali ke asal lah. Tapi kubur maksud sini adalah kubur di alam barzakh. Tempat roh itu bersemayam lah. Assalamu ala ahli diyar antum lana faratun. Kamu semua telah mendahului kami. Yang kita ziarah ini telah mendahului kita. Telah sampai ajal mereka. Wa nahnu insyaallah lahiqun. Ini yang pasti buat kita. Di mana satu hari nanti kita akan menyusul mereka. Ini pasti. Bila masa kita, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi ini amat digalakkan. Jadi kita mengucapkan salam dan hendaklah kita mematuhi adab-adab ketika berada di kuburan itu. Sebab ni kuburan adalah orang mukmin punya kuburan ya. Terutama dari segi berpakaian ya. Pakaian ni adalah pakaian yang beradab lah, pakaian beradab. Hijabul mar'ah. Kemudian orang yang datang itu seelok-eloknya dia tidak berhadas, dia berwuduk. Sebab roh-roh ini tak suka dia orang yang berhadas. Hadas macam yang hadas kecil ke, hadas besar ni. Tapi yang paling utama sekali hadas besar lah. Jadi kalau misalnya seorang wanita tu berhadas besar, dia nak menziarahi kubur saudaranya, dia tak usah dekat-dekat. Pada masa dia berhadas, tak usah dekat-dekat. Sebab roh ini pada prinsipnya tidak suka dengan orang berhadas. Sebab roh itu suci ya. Itu juga pada saat kita mengunjungi orang-orang yang sudah meninggal daripada keluarga kita, daripada jiran kita, kita nak melawatnya. Mayat masa tu. Mayat masa di rumah dia tu. Kalau kita berhadas, kita jauh-jauh daripada tempat itu. Ini kerana roh ini tidak suka kepada orang yang berhadas. Sebab dia dah tahnid ya.
Tahnid ni maknanya dia sudah kembali ke alam dia tu. Jadi alam malakuti barzakh itu betul-betul alam-alam yang suci lah, ya. Jadi bukan macam alam dalam dunia ni. Kemudian taklah kita membaca surah-surah tertentu yang disunnahkan Nabi lah. Umpamanya kita baca surah Yasin, ya. Atau kita baca surah yang setara dengan Yasin, macam surah Al-Mulk, ya. Macam surah ini Al-Qadar, Inna Anzalna, macam suratul Ikhlas, suratul Tauhid, ya. Atau surah-surah tertentu daripada Quran, kemudian kita hadiahkan kepada mereka yang berada di alam barzakh itu, ya. Jadi walaupun kita menziarahi keluarga kita, hendaklah juga kita hadiahkan kepada jiran-jiran itu, dengan berdoa yang umum macam Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita doakan mereka. Sebab ada riwayat kan, diceritakan pada saat seseorang itu menziarahi kubur kan, lepas tu yang jiran-jiran itu kan, dia rasa lega kan. Maknanya kalau pada waktu itu disiksa, terhenti siksaan dia, dengan sebab ada orang baca doa di atas kubur tu, dan kena dia sekali kan gitu. Saya pernah dengar satu hadis yang dia mimpi Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ada satu mak yang mimpi kan anak dia kena seksa. Jumpa ustaz ni. Lepas tu kemudian tu cerita dia panjang lah. Mak dia mimpi ke Hasan Al-Basri mimpi saya tak pastilah. Tapi yang kemudian tu dia mimpikan lagi anak dia tu dah tak kena seksa lagi dah. Jadi dia tanya, dalam mimpi dia tanya apa yang menyebabkan kamu tak seksa. Dia kata ada satu alim ulama yang pas lalu kawasan kubur tu macam berselawat pada Nabi. Satu kawasan kubur tu Allah ampunkan. Bukan dari mara dia pun. Tapi yang sebut tu ulama. Alim ulama yang zuhud ni kan. Dia lalu kawasan kubur tu macam selawat ke doa tu, terselamat dia. Dan mereka setiap hari Jumaat mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Sebab para khatib ni di atas mimbar itu mendoakan mereka. Jadi hari Jumaat itu adalah hari yang begitu-begitu mulia lah. Bagi mereka-mereka yang siksa dalam barzakh itu, mereka di-freekan dia pada hari Jumaat itu. Ustaz nak tanya, kata kalau kita meninggal, kita bawa 3 amalan, tapi tak tersebut pun dalam 3 amalan ni doa orang-orang lain lah selain daripada anak dia sendiri. Jadi maksudnya doa orang lain pun Allah dengar juga untuk orang yang meninggal ni lah. Dengar juga. Sebab mukmin ini dia pada hakikatnya dia satu lah. Dia umat yang satu, umatan wasatan itu, umatan wahidah. Dia umat yang sederhana, umat yang satu. Jadi Allah Ta'ala ciptakan daripada ruh yang sama, ruh mukmin yang sama, kami itu. Jadi mereka ni dipecah-pecahkan dalam dunia ni hakikatnya kan, tapi mereka berasal dari satu. Jadi setiap satu mendoakan yang lain tu dia akan dapat. Dia akan dapat juga. Dia akan dapat keberkatannya. Selain daripada yang 3 amalan dia bawa. Dari 3 amal yang bawa tu. Jadi ilmu tetap bawa lah. Ilmu, iman dia, dan amal soleh. Dan juga penderitaan-penderitaan yang dialaminya semasa hidup dalam dunia. Kemudian dia bersabar di atas penderitaan itu. Itu akan bersama dengan dia lah. Jadi ini sebagai hujah di mana dia tidak diazab dalam kubur. Tidak mendapat azab dalam kubur, fitnah, dan juga tidak ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir. Sebab kerana ini. Sebab tu makin banyak penderitaan yang kita alami dalam dunia ini makin bagus. Macam Ustaz cerita minggu lepas Palestin tu. Dia macam hidup dia biasa tak rasa apa. Tak rasa apa. Jadi macam mana orang-orang yang syahid di Allah Ta'ala itu disiksa oleh Allah, sementara dia telah merasakan penderitaan semacam 100 kali tebasan pedang. Jadi penderitaan terlebih daripada itu lagi. Kesedihan dia, kesengsaraan mereka,
ditinggal oleh anak-anaknya, saudara mara yang terbunuh itu kan. Tapi mereka tak siapa dah. Kesabaran dah yang amat luar biasa. Jadi buatkan mereka sabar tu ya mungkin dengan jemaah mereka kan, dengan kumpulan mereka yang bersemangat tinggi. Dah tak rasa apa dah. Medan tu dah medan jihad gitu kan. Itu konsep dia. Ya. Dia dah lali. Dah lali dah. Biasa. Kita dengar suara apa? Mercun ni. Macam meletup pun kita marah kan. Bising langsung kan. Mengganggu dan sebagainya. Saya berjiran dengan Sentosa kan. Kawasan India tu. Kalau dah perayaan dia orang buat ni, habislah. 3 pagi tak tidur, lepas tu kereta bunyi terus. Mamong. Ingatkan Cina yang main berapi. Bukan jalan-jalan bunga api. Dia main bunga api. Macam hari kemerdekaan tu, bunga api terlebih dari tu lagi. Bom. Habis bawa semua ke atas. Macam itulah. Jadi mereka hari-hari tu rasa tu bom kan. Berpuluh-puluh dihantar ke apa? Ke rumah mereka, pejabat mereka. Tak rasa apa lah. Budak-budak. Mereka syahid. Yang mati tu pun terpilih. Bukan saja-saja mati lah. Mereka terpilih oleh Allah Ta'ala sebagai mati syahid. Kalau tak pun ramai orang tak mati syahid kan. Mereka hidup sampai hari ni, walaupun dalam medan jihad, dalam medan peperangan. Ibnu Mas'ud menjelaskan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melarang kamu berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kamu, kerana sesungguhnya hal itu boleh menjadikan kamu zuhud di dunia dan mengingatkan kamu akan akhirat." Rasulullah tidak pernah melarang seseorang itu menziarahi kubur. Bahkan Nabi selalu melakukan amalan ziarah kubur ini. Jadi siapakah yang selalu ziarahi Nabi semasa dia hidup? Isteri dia, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Jadi kalau tanya siapakah isteri Nabi yang paling disayanginya, kamu gitu kan? Isteri Nabi yang paling disayangi dan paling dicintai ini. Yang muda Sayyidina Aisyah kan? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni. Khadijah dia orang kata apa? Yang isteri Nabi yang meninggal sebelum dia, yang lain semua selepas dia. Selepas dia. Jadi Khadijah ni jasa dia terlalu besar dengan Nabi lah. Sebab itu Nabi tak kesetiaan Nabi, bukti kesetiaan Nabi kepada Khadijah itu dia tak pernah menduai. Dia tak pernah menyakiti hati dia dengan berkahwin semula Masa dia hidup. Kenapa? Kerana dia tidak mau menyakiti hati Khadijah Al-Kubra. Jadi dia berkahwin semula selepas meninggalnya Khadijah. Begitu juga Sayyidina Ali mengikuti sunnah Nabi, di mana dia menikah semula ya, setelah Fatimah Az-Zahra meninggal. Fatimah Az-Zahra meninggal dalam usia 18 tahun. Masih terlalu muda. Dia meninggal di saat mengandungkan anak dia ketiga, nama dia Muhsin, Hasan Husain Muhsin. Lepas tu pada saat dia nak mati tu, dia berwasiat kepada suami dia, hendaklah dia menikahi sepupu dia. Sepupu Fatimah Az-Zahra. Namanya saya tak ingat ni. Lalu Sayyidina Ali menikah. Selepas tu pun Sayyidina Ali menikah banyaklah macam Rasulullah selepas Fatimah Az-Zahra tu meninggal. Sampai anak dia 17 orang. Tapi tak lebih daripada 4 Ya. Ali tak kahwin daripada 4. Tak lebih daripada 4 orang. Sejak dia telefon. Kasih masuk. Stop dia. Jadi begitulah Rasulullah SAW, di mana dia menziarahi kubur Sayyidina Khadijah Al-Kubra ini, dan Rasulullah tidak pernah melarang umat ini untuk menziarahi kubur.
Jadi istilah kata bid'ah itu menziarahi kubur, itu adalah sesuatu yang tidak benar sama sekali ni. Kata budak-budak tak boleh. Budak-budak kaum wanita tak boleh ziarah kubur. Itu dia diharuskan, dimakruhkan pada masa dia datang bulan nanti. Itu saja. Sebab dalam Islam ini, kalau kita melihat daripada konsep ibadah, konsep ibadah ini di hadapan Allah dia sama, saya tak ada beza. Lelaki perempuan sama dari segi ibadah di hadapan Allah Ta'ala, tak ada perbezaan. Jadi yang membezakan kita ni sebenarnya bukan jantina kita, bukan kerana suku kita, bangsa kita, tapi yang bezakan kita adalah takwa kita. Nilai ketakwaan kita itulah yang membezakan kita. Jadi kalau dikatakan ziarah kubur itu ibadah, maka hak untuk ziarah kubur itu diberikan hak yang sama, tak kira pada lelaki atau perempuan. Jadi kalau lelaki pun diharuskan, orang perempuan juga diharuskan. Cuma dalam kondisi tertentu, di mana orang perempuan ini tidak digalakkan untuk menziarahi kubur disebabkan kerana uzur itu sajalah. Itu konsepnya. Abus, ya? Sikit tanya. Tu kawan kata budak-budak tak boleh pergi ziarah kubur sebab takut nampak benda-benda pelik. Tak ada. Ya. Saya tak ustaz menjawab tu. Dia sebenarnya menziarahi kubur ini, salah satu hikmah yang besarnya adalah mengingati kematian. Mengingati kematian. Bahkan ada dalam satu kata-kata hikmah. Ini bukan hadis lah, kata-kata hikmah daripada seorang wali. Dia kata elok kita beli kain kafan dalam rumah kita. Contoh. Setiap kali kita tengok kain kafan itu menyedarkan akan kematian kita. Itu zikrul maut. Saya pun ada beli satu. Jadi setiap kali kita buka lemari kita, nampak kain kafan. Inilah kain yang membalut tubuh kita. Ini kain yang kita pakai ni, baju tahun ni bakal kita tinggalkan. Jadi ada kebenaran. Walaupun itu bukan hadis, hanya kata-kata hikmah ni, tapi setiap kali kita tengok kain kafan tu menyedarkan kita. Tapi saya belikan seorang lagi. Saya beli kat Syria je. Dia siap dengan kata-kata apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan. Kain dia kain belacu lah kan. Masya-Allah ni. Beli cotton strategi mahal sikit. Kalau di luar negara itu biasa. Kain kafan ini biasa dia macam cenderahati. Untuk cenderahati. Hadiah kain kafan kan. Jadi. Dahsyat ni. Awak ni nak saya mati ke? Nak saya mati awak ke? Kalau ada orang sambut air jadi kan, lepas tu kita hadiahkan kain kafan. Dahsyat ni. Awak nak saya mati ke? Terkejut ni. Lain tengok semua kan. Yang ini pelik kan. Imam Hanifah kata umumul balwa. Wa ma yasirul istibah. Pelik kan? Aneh kan? Ini ada maksud, ada tujuan sebenarnya kan? Makin banyak kita menghati mati. Jadi buatlah cara macam mana pun kita mengat kematian tu. Atau kita pergi masjid kan, tengok kat keranda jenazah tu kan, van jenazah inilah tempat besok. Ini kereta yang aku bawa ni bakal diwarisi oleh anak-anakku. Inilah kereta yang bawa aku nanti. Itu dia macam menghati kematian yang paling banyak lah. Jadi orang yang paling banyak menghati mati ni, dia kesedaran dia amat tinggi. Itu yang ziarah kubur, yang menghantar masa meninggal macam mana pula? Masa meninggal yang menghantar ke kuburan. Sama keutamaan dia yang digambarkan dalam hadis ni. Pahala dia macam dapat macam satu bukit Uhud. Oh, yang hantar jenazah kubur. Sebab tu ada seorang rakan dia mengamalkan hadis ini. Sekali orang mati mana pergi dia? Mana orang mati dia pergi. Untuk mendapatkan keutamaan ni. Mana orang mati dia pergi. Memang bagus benar. Betul Ustaz, sebab biasa meninggal menghantar tu orang tak nak pergi. Settle. Sungguh-sungguh betul. Bersungguh-sungguh betul. Bahkan bukan itu saja, dia minta pula 6 orang tu, dia pula baca Yasin. Dia bacakan Yasin. Sebab semua itu sedekah kan. Jadi sedekah ni bukan hanya dalam bentuk duit saja kan.
baca Yasin, sedekah Fatihah. Lalu di pemakaman orang Islam, Al-Fatihah itu sedekah juga. Subhanallah. Kami buat tapi budak-budak ni saya dia dengar ke? Tanya dia dengar ke? Di negeri Kelantan Ustaz, dia tak bagi perempuan pergi hantar. Tu lah Ustaz, saya Boleh, budak-budak pun tak bagi Hmm. Ustaz kat Kelantan. Negeri Kelantan ni. Ya, Pak lain tak boleh itu. Itu pahaman yang apa? Tak pernah dengar? yang ada. Memang Tak pelik lagi, juga lah. tak pelik. bagi. Pelik. Keluarga ni tak bagi. Si Sabina tak kena gini. Itu Budak-budak pahaman ni tak yang pelik boleh lah. tu. Tapi Lelaki je. kalau dari sudut agama, pandang sudut agama tak ada masalah lah kan. Tapi mungkin dari segi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tu Tak kan, bagi. Orang makan pun tak budaya dia umpamanya seperti itu mungkin lah. Tapi kalau agama memang tidak menghalang lah. KL tak ada salah selama. Orang pakcik tu. Kelantan. Kelantan. Ya. Di Pasir Putih arwah Amir ni arwah. Gitu. Oh, ni perempuan ada pergi perempuan ada pergi. Sabina mengamuk nak ikut. Perempuan tak pergi. Hmm. Orang tua ni lawan ni susah. Dia jadi hebat ni kita. Tapi Nak lawan cakap dengan dia. Sabina nak Macam mana? kecil lah tak bagi ni. Tiba-tiba saya kata sama tu. Nanti dah balik dah. Terkejut semua orang. Dia mati kan dia ke bumi kat malam. Dia tak pergi, dia duduk rumah. Jadi semua orang dia pergi. Dia duduk situ dan nangis. Tak, dia berdiri kat depan pintu tu dengan anak dia tu lah. Anak dia tu kecil. Dia panggil nanti naik. Dia panggil mak dia. Sampai mak dia sampai nanti so naik. Dia nampak. Mari nanti balik dia Jin. kata. Itu jin ke? Jin ke? Sebab ke bubuk nampak lepas dari bumi, budak kecil nampak balik rumah. Itu ada yang tak kena lah. Bukan jin. Dia ada yang tak kena, yang ditengok tu ada yang tak kena lah. Tak tahu sebab kan ni orang semua tahu dia pergi kubur. Dia tak kena pergi malam tu. Lepas tu dia nampak lah dia kata nanti balik. Anak dia pula cakap mak dia. Tak kena macam mana? Itu ada something lah, ada yang tak kena. Contoh apa yang dia kena tak? Ada sesuatu lah yang berlaku, yang berlaku, yang dilihat oleh Itu yang dilihat tu adakah rumah dia ataupun bukan. Itu benda lain. Sesuatu benda yang lain lah. Tapi kita tak dapat nak ungkapkan apa benda itu kan. Sesuatu yang something lah. Sebenarnya tak boleh Tapi nampak tak boleh nampak. Ruh yang sudah mati Memang tak ada tidak akan balik. Apatah lagi jenazahnya telah dikebumikan. Dia tak akan balik lagi dalam dunia ini selama-lamanya. So, dalam hadis katakan dia naik kan. Dia naik ke sidrah, tempat yang tinggi. Tapi naik itu bukanlah digambarkan dalam cerita movie tu. Katanya ada cahaya buka. ada pula cahaya lagi tu. Bukan macam lah. Tapi yang meninggal tu arwah tu dia nampak kita tak boleh nampak dia. Nampak tu di alam barzah. Sebab alam barzah tu dia apabila dia duduk alam barzah tu dia terbuka. Sebab barzah tu letak, kalau makna barzah tu makna dia tengah-tengah. Tengah-tengah makna dia boleh tengok mana-mana. Dia boleh tengok ke mahsyar, dia boleh tengok ke dunia kan? Sebab dah tak terbatas lagi. Namanya pun alam misal kan? Sebab masa ke bumi yang pakcik tu, program angkat tu, Sabina ikut pergi kuburan. Tu pun dia nampak siang hari juga. Dia panggil nampak atuk-atuk dia kan. budak. Ada ke? Budak. Ada ke dia boleh nampak? Sebab dia kecil lagi masa tu. Budak lagi. Pinangnya lah jin ada. Dia ada setengahnya kadang-kadang budak-budak ni dia ada satu kuasa. Kuasa dalam diri dia yang tak ada pada orang lain. Yang dia boleh tengok satu makhluk gaib dan sebagainya. Tapi yang ditengok tu jelas bukan roh lah. Bukan orang meninggal. Bukan roh meninggal tu. Tapi menyerupai. Dia menyerupai. Tapi betul itu fatwa-fatwa orang-orang tua ni memang kadang-kadang mengalahkan lah. Jadi orang kata boleh, kalau tak dipatuhi tu dia macam sesuatu yang salah yang berlaku kan. Kalau orang kata tak boleh, pantang misalnya kan. Lepas tu kita langgar juga, maknanya memang ada akan benda berlaku lah. Ada kecam ke apa ke kan. Betul ada terjadi tu. Baru-baru ni yang saya cerita ada orang Indonesia dia mati dekat Seremban tu. Dan jenazah dia dihantar ke kampung asalnya. Semasa nak sembahyang itu, sekali lagi itu bergaduh dengan orang kampung. Keluarga dia kata nak sembahyang kan, balik semula. Orang kampung kata tak boleh.
Dia kata kalau nak sembahyangkan semula, dia kena mandikan semula. Padahal jenazahnya dua kali mandi. 2 kali ya mandi. Sekali mandi waktu sebelum postmortem, dia dimandikan oleh hospital punya kerja. Kali kedua yang menghantar jenazahnya, mandikan semula kali kedua. Jadi kali ketiga nak mandikan balik semula. Padahal jenazah ni dah masuk 4 hari kan. Oh, 4 hari. Lepas tu dia telefon saya daripada sana. Dia telefon saya, katanya orang kampung ni cakap, ada seorang ustaz tu dia kata tak boleh disembayangkan sebab dia najis. Saya telefon langsung berhujah dengan ustaz ni kat kampung dia. Saya kata darah tu keluar daripada mana? Darah tu keluar daripada badan ni. Yang najis itu darah keluar daripada 2 jalan dia. Jalan kubur dia dan jalan dubur dia. Kalau situ keluar memang najis. Tapi kalau keluar daripada tubuh badan dia, tak dikira najis. Apatah lagi yang mati ni mati kemalangan. Jadi sebab di darah tu keluar tu dia tak nak sembahyang. Padahal yang hadir tu orang mati mengejut kan. Dah tu dia keluar negara pula, lepas tu dia hantar balik ke kampung dia. Apa tak satu kampung kan? Alangkah baiknya kalau disolatkan ni kan semula kan. Sementara di hospital tu hanya 4-5 orang yang menyolatkan. Jadi sampai macam tu sekali. Ni orang kampung, orang kata fatwa-fatwa macam ni kan, walaupun kadang-kadang tak ada nas itu kan, dia orang patuh macam tu. Macam pantang ni untuk ikut pergi kubur kan. Apa salahnya? Tak ada masalah. Kanak-kanak tak ada masalah ikut ni. Bukanlah menjadi satu hal yang menakutkan, sebab yang mati tu pun daripada ahli keluarga dia. Macam tu. Tapi ada setengah tempat tu memang dia tak bagi ni. Kelantan memang betul. Nak ada perempuan lelaki. Itu dia. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis marfu'. Hadis marfu' ni dia hadis yang yang okey lah ni. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kamu menziarah kubur, sekarang berziarahlah kamu, karena sesungguhnya hal itu dapat melembutkan hati, membuat mata menangis dan mengingatkan kehidupan akhirat. Tetapi janganlah kamu mengatakan perkataan keji. Ini di antara adab-adab dia. Di antara dia, jangan pula kita berkata sesuatu macam mengumpat ni. Situlah kita nak berziarah itu mengumpat macam ni. Itu tak boleh lah. Rasulullah SAW pernah bersabda, aku pernah melarang kamu berziarah kubur, sekarang berziarahlah kamu dan jadikanlah ziarah kamu itu menambah kebaikan. Ini di antara kebaikan-kebaikan dia lah. Abu Zar menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, berziarah kuburlah hingga dengannya engkau akan mengingati akhirat. Mandikanlah jenazah, kerana mengurus jasad yang telah mati merupakan nasihat yang baik. Solatlah atas jenazah hingga hal itu dapat buatmu sedih, karena orang yang sedih dan berada di bawah nama Allah akan mendapat segala macam kebaikan. Jadi yang paling elok sekali yang memandikan jenazah keluarga kita adalah keluarganya sendiri. Kalau yang meninggal itu isteri, suaminya ikut sama memandikan. Kalau suami meninggal, isteri ikut sama memandikan. Isteri dengan anak lelaki dia. Anak-anak lelaki dia. Kemudian kalau bapa dia meninggal, anak-anaknya sekali memandikan. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya daripada yang meninggal itu. Kalau macam ayah dengan anak perempuan mandikan boleh? Tak boleh. Dari segi dari segi hukumnya itu, dia harus saja, sebab dia adalah daripada keturunannya. Tapi tidaklah dia menjaga adab-adabnya. Adab-adab tu macam aurat, aurat-aurat yang tertentu memang tak boleh dilihatlah. Tapi kalau setakat untuk ikut sama, sebab dia terlalu besar nilai si Allah Ta'ala. Tapi masa dimandikan tu memang roh tu memang ada kat sini. Sebab tu kalau ada orang kematian, kita rasa lain kan. Kita rasa macam semangat kita tu dia lain sikit. Macam sayu kan. Apatah lagi kalau yang meninggal tu adalah keluarga kita. Sebab roh-roh tu ada lagi bersama dengan dia. Selagi belum dikebumikan, roh itu tidak akan pergi. Sampailah jasad itu dikebumikan. Jadi proses
barzah itu dia tertangguh lah. Sebab tu disegerakan. Ini siapa? Bang, ada kuliah lah bang? Okey bang, okey. Jadi tajuk ini sudah habis. Kita masuk sikit lagi, berprasangka baik dan takut kepada Allah SWT. Zabir menuturkan bahawa sebelum wafat Rasulullah SAW berkata sampai 3 kali, sekali-kali tidak boleh salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Syaikhan, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah SWT. Apa makna berbaik sangka kepada Allah Ta'ala? Maknanya kita tidak mengatakan sesuatu yang tak elok kepada Allah. Umpamanya apabila seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala, lepas tu kenapalah asyik aku aja yang diuji. Macam tu kan? Kenapa orang-orang yang jahat itu relax tak pernah diuji? Kenapa kita yang baik-baik macam ni diuji? Itu tak boleh. Saya ada saudara Ustaz. Abang saya sendiri. Ya. Abang sendiri. Jangan benar. Dia memang daripada muda sampai sekarang. Ya. Tak pernah ada je masalah dia. Ada yang tak kena. Kerja berhenti berniaga. Masya-Allah. Dia yang isteri meninggal. Baru tahu lah. Saya ada seorang kenalan juga. Tapi saya kenal kepada dia tu dengan sebab saya mengajar adik dia, satu keluarga lah. Dia ni orang jujur lah, ikhlas kan. Kita tengok pun tak adalah nampak mencerminkan dia tu orang yang tak baik kan. Cakap pun tak banyak, lemah lembut. Satu hari dia bekerja kat Singapura. Di Singapura ni dia berniaga kan. Kira banyak lah. Sampai 8 dan 9 tahun dia bekerja tu, banyak dapat duit. Jadi cita-cita dia, kalau dia dapat duit ni, dia nak beli satu kedai lah. Satu kedai tempat tu. Jadi kedai ni dia akan gunalah. Selepas balik ke Singapura nanti dia akan guna untuk berniaga. Jadi dia percaya sangat dengan kakak dia yang sulung. Dia setiap kali dapat duit tu dia hantar masuk akaun kakak. Sampailah dia balik tu, ambil duit tu beratus ribu. Lepas tu sampai hati kakak dia buat macam tu kan. Dia tipu lah. Dia kata kedai tu belum dapatnya. Dia bapak dah tadi lah. Akhir sampai hari ni tak dapat duit yang disimpan tadi. Itu ujian Allah Ta'ala lah. Dia betul percaya dia Dia betul-betul percaya dengan kakak dia. Kakak dia selewengkan duit. Macam mana nak bayar lagi lah. Mungkin dapat tu dia ambil dan belanja segala macam kan. Kesian orang kerja tu, orang lain dapat. Dia belum kahwin lagi lah. Tapi dia sabar lah. Jadi ujian tu orang yang macam ni apalagi dizalimi tak kira siapa yang menzalimi kita, Allah Ta'ala akan balas lebih daripada itu. Lepas tu dalam riwayat saya baca, boleh jadi dengan sebab penderitaannya dalam dunia ni, Allah tak siksa dalam kubur. Tak didatangi oleh malaikat. Dia masuk kubur, dia diam je. Mana ni? Duduk mana ni? Tak ada siapa pun datang dia. Kita amal tak dibuka kan. Selama je dia kan. Orang lain pun kena siksa. Dia tengok. Dia dikecualikan dia. Sebab apa? Sebab penderitaannya. Subhanallah. Dalam pembahasan ni mengenai husnuzan, baik sangka, Ibnu Abi Ad-Dunya menambahkan riwayat di atas dengan kalimah, sesungguhnya ada satu kaum yang telah dicampakkan ke dalam su'zan, prasangka buruk. Jadi orang yang suka prasangka buruk ni sebenarnya dia jadi sakit jiwa sebenarnya.
Jadi mental jadi rosak ni. Nanti orang bercakap ya, di belakang macam ni dia fikir mengata dia umpama ni kan. Jadi ada sesuatu yang tak kena pada diri dia. Sebab terlalu banyak sikap buruk ni, dia boleh merosakkan mental kita. Itulah disuruh kita berbaik sangka. Allah SWT berfirman, yang bermaksud itu adalah prasangka kalian yang kalian sangkakan terhadap Tuhan. Prasangka itu telah membinasakan kalian sehingga jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Jadi baik sangkalah kita kepada Allah SWT. Kalau misalnya kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita bersangka baik. Ini hikmahnya ada. Di sebalik ujian ni ada hikmah yang tersembunyi yang kita tak tahu. Yang Allah nak gantikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jadi kita kena naklah berkata yang baik lah. Atau kadang-kadang selalu terlepas cakap ni. Ini Disember ni hujan aja. Kan? Letihnya hujan aja. Macam tu kan. Itu juga berprasangka lah. Bersangka yang tidak baik. Orang niaga malam tu dia tak suka hujan. Orang nak pergi mana tak suka hujan lah. Jadi dia kena redha lah. Dia kena redha. Dia redha macam Rasulullah yang tak pernah mendahului Allah, tak pernah belakangi Allah. Macam malaikat lah. Dia teramat redha tu. Dia patuh sangat. Dia terima apa ada ni. Malaikat Malaikat. Hamba Allah yang dimuliakan, Nabi pun. Adakah sebab malaikat dia ada nafsu? Bukan kan itu, dia ada akal. Jadi tak ada nafsu malaikat. Tak ada nafsu. Tapi akal lebih tinggi daripada nafsu. Yang nak benda-benda yang pelik ni nafsu kan. Yang nak benda yang... Tapi nafsu yang baik itu dia dikawal oleh jiwa yang bersih kan. Itu akal yang sejahtera. Jadi jiwa yang sejahtera ini lebih tinggi daripada segala-galanya dalam diri kita. Dan Allah Ta'ala menjadikan nafsu buat pada kita itu adalah untuk menguji kita. Pada prinsipnya Allah Ta'ala jadikan kita sama, ya kan? Haiwan juga ada nafsu ni. Manusia juga ada nafsu. Dan makhluk lain pun yang kita tak nampak dia ada nafsu. Macam jin juga ada nafsu dan sebagainya, ya? Tapi yang membezakan kita dengan mereka adalah ujian itu. Ujian Allah. Di antara ujian itu adalah ibadah kita. Kalaulah kita tak diperintahkan ibadah oleh Allah Ta'ala, sama aktiviti kita dengan mereka kan? Makan, minum, bergaul, beranak, sama, tak ada beza. Yang berbeza kita adalah itulah. Kita sembahyang kan? Kita puasa, kita baca Quran, kita beramal. Itu membezakan kita dengan mereka. Kalau tidak sama. Itu dia. Anas radhiyallahu an mengatakan bahawa Nabi SAW pernah mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi kematian. Beliau bertanya, apa yang kau rasakan? Beliau itu menjawab, saya sangat mengharapkan Allah dan takut akan dosa saya. Beliau bersabda, tidaklah keduanya bersatu dalam hati seorang hamba. Dalam keadaan seperti ini, maka Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkan dan diamankan dari setakut yang dialaminya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain dikatakan, ada seorang sahabat dalam keadaan sakaratul maut. Tiba-tiba datang Rasulullah melawannya. Lalu sahabat ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat takut menghadapi kematian ini. Lalu Nabi bersabda kepada dia, wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepadamu di mana orang yang menghadapi kematian ini umpama seperti melepaskan baju yang kotor di badannya. Baju yang kotor di badannya, lepas tu dilepaskan. Maknanya nak dibersihkan semua. Itulah umpama kematian. Jadi kematian itu membersihkan jiwa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Atau umpamanya kematian itu seperti orang yang sakit dah terlalu lama, penderitaan yang begitu lama sekali. Kalau menderita, tiba-tiba ada suara mengatakan, wahai sekolan, penyakitmu ni akan disembuhkan Allah apabila masuk dalam kolam. Tiba-tiba dia masuk kolam tu, dia sembuh. Jadi itulah umpama kematian. Jadi kematian itu menghilangkan segala macam bentuk kesengsaraan dalam hidup kita ini.
Sekali lagi. Al-Hasan menuturkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Tuhan kamu berfirman, aku tidak akan menyatukan dalam seorang hamba-Ku dua rasa takut, tidak juga menyatukan dalam dirinya dua rasa aman. Barang siapa yang takut padaku di dunia, aku akan memberinya rasa aman di akhirat. Barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, aku akan menjadikannya takut di akhirat kelak. Jadi kita diingatkan untuk banyak-banyak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak takut kepada Allah Ta'ala. Tapi pada hakikatnya kita takut kepada manusia, nama gitu. Kita takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah Ta'ala. Ini dah terbaliklah macam tu kan. Jadi banyak kita takut kepada Allah Ta'ala di dunia, dan kita diselamatkan di akhirat. Tapi kita rasa tak takut di dunia ini, dan di akhirat nanti kita tak aman daripada azabnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Al-Hakim daripada Nawadir Al-Usul. Hadis juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim sebagai hadis mausul daripada Saddad Ibnu Aus. Ibnu Al-Mubarak menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah mengatakan, jika anda melihat kematian pada seseorang, berikanlah kabar gembira kepadanya agar dia bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Jika dia masih hidup, jadikanlah dia takut kepadanya. Anas juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, sekali-kali janganlah seseorang di antara kamu mati sehingga dia berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Sebab sungguhnya prasangka baik itu merupakan harga syurga, harga yang tak ternilai harganya. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir. Barangkali hanya itu yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kita bersama. Mari sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.